markahnya. Okey? Jadi tanpa membuang masa, cikgu akan share cikgu punya ni. Okey. Ini ada agihan masa. Jadi bermakna awak akan menghadapi peperiksaan minggu depan 4 bulan tu, bermakna agihan masa untuk kertas 2 adalah sangat penting bermula daripada sekarang. Bermakna bermula daripada latihan awak sekarang, agihan masa awak sangat penting, bermakna untuk rumusan 30 markah 40 minit mesti siap. Jadi bermakna setiap kali kita nak belajar buat rumusan, kita pastikan kita berada pada kedudukan yang betul. Okey. Kemudian dari segi pemahaman, untuk 35 markah pemahaman, 45 minit kita mesti dapat dibuat dengan betul. Okey, tetap masa tu. Tata bahasa 30 markah 40 minit. Novel kita ambil dalam 20 minit lah. Jadi tak ada masalah kat situ. Okey. Kemudian kita tengok bahagian soalan rumusan. Ini umum. Anda semua tahu markah keseluruhannya ialah 30 markah. Pendahuluan 2 markah, isi 6 tambah 1, 6, 2. Maknanya 12 tambah 4 ialah 16 markah. Kesimpulan 2 markah. Keseluruhan ialah 20 markah. Ni refresh balik supaya awak semua ingat, jadi tiada masalah. Okey? Kalau ada pertanyaan, typekan dekat situ. At least ada seorang wakil yang tolong baca dekat bahagian apa tu? Bahagian apa namanya tu? Awak punya chat. Sebab cikgu bila tunjuk skrin, cikgu tak dapat baca slide tu. Dia tak nak ada masalah ya. Okey. Ini juga awak sedia maklum. Ini ialah teknikal yang perlu awak tahu. Okey. Baca dan fahami arahan dengan teliti. Kemudian kesan. Maksudnya kesan dengan bahagian isi tersurat. Okey, kena pastilah kata kunci yang terdapat dalam arahan untuk rujukan isi tersurat dan tersirat. Gantikan kata kunci dengan perkataan seerti atau sinonim. Yang ini ambil, nanti tuliskan dan pastikan anda faham dengan jelas. Perkataan-perkataan seerti dan sinonim ini yang bakal kita gunakan apabila kita membuat pendahuluan. Okey. Begitu juga dengan perkataan tambahan lagi. Peranan, langkah, faktor-faktor, tujuan, persediaan, ciri. Okey. Jadi bermakna jika apa soalan-soalan tu, okey, dalam masa sekarang ni, maksudnya pada masa sekarang ni awak rasa ada buku rujukan ke boleh ambil, maknanya ada perkataan-perkataan luar daripada yang cikgu bagi kat sini, nak tahu apa maksud dia, kita boleh sama-sama tolong tengok. Okey. Kemudian rumusan pendahuluan mesti ada satu ayat saja. Mulakan dengan petikan membincangkan atau rumusan membincangkan. Bila cikgu berbincang dengan rakan cikgu hari itu, mereka katakan guna petikan boleh atau guna rumusan membincangkan pun boleh, tiada masalah. Jadi bila kita menggunakan petikan membincangkan, kita hanya ambil selepas, tentang, sehingga, sebelum, dan. Jadi faham ayat cikgu baik-baik ya. Selepas, tentang, sehingga, sebelum, dan. Maksudnya ada dua perkara kata hubung yang perlu kita berikan perhatian, iaitu kata hubung. Okey, kata hubung awak ialah tentang tu, selepas dia, sehingga, sebelum, dan. Okey, jadi kemudian cari perkataan seerti. Dan ujungnya sambunglah penambahan siapa atau di mana. Dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan rakyat, dalam kalangan penduduk, di negara ini, di Malaysia, di dunia dan peringkat antarabangsa. Okey. Ini ialah contoh soalan 2017. Jadi bila kita nak menuliskan rumusan ini, pendahuluan dia, begini jawapannya. Nampak? Okey, ada petikan membincangkan kebaikan komponen pembelajaran komponen sastra Komsas di sekolah-sekolah menengah dan dalam kalangan guru. Bermakna itu yang kita nampak. Okey, yang kita tak nampak kalau kita petikan membincangkan kebaikan pembelajaran komponen sastra Komsas di Malaysia.
Kita tengoklah konsep dia minta. Kalau pembelajaran mestilah di sekolah. Atau dalam kalangan murid mesti ada intipati sekolah. Bukannya kalau kita kata di Malaysia tu dia jadi umum, dia macam tak kena dia punya kaitan tu. Jadi kalau tulis di Malaysia dia penolakan 1 markah. Okey? Cikgu, yang tadi tu kan dalam soalan dia cakap faedah-faedah. So bila kita tukar yang tu, boleh letak kebaikan je ke atau kena letak kebaikan-kebaikan? Okey, kalau kita tengokkan dia punya soalan tengok soalan dia. Okey, kalau dia tulis faedah-faedah, kita gandakan dia 2 kali. Kalau dia kata ganda, kita gandakan. Kalau maksudnya lagi pun memang akan ada 6 kan isi tersurat kan. Jadi tak salah kalau kita letak ganda. Seeloknya kita gandakan ikut kesesuaian, maknanya sinonim lah. Okey, jadi maksudnya petikan membincangkan kebaikan pembelajaran komponen sastra Komsas di sekolah-sekolah menengah. Dapat Okey. Kemudian itu yang dapat 2 markah. Maknanya kalau dia tulis di sekolah dapat 2 markah, di dalam kalangan masyarakat juga 2 markah. Jadi tiada masalah kat situ. Okey? Kemudian kalau digunakan teknik rumusan membincangkan, okey. Basic kita tahu okey. Rumusan membincangkan, okey, faedah-faedah tu untuk kebaikan-kebaikan itu wajib. Syarat wajib dia ialah kata kunci untuk isi tersurat mesti ditukar dengan perkataan senar. Itu syarat wajib dia. Okey. Kemudian kalau ada elemen 4 tu, kalau kita guna petikan, maknanya kita sambung dengan di mana atau siapa. Kalau petikan. Kalau rumusan, kita terus sambung sehingga noktah. Maknanya kalau rumusan, kita fikir balik kalau petikan yang kita baca, hanya akan ada isi tersurat dan juga jawapan nombor 2 pemahaman. Kalau kita sedang membuat rumusan yang kita sedang tulis, dia mesti ada isi tersurat dengan isi tersirat. Betul tak? Siapa boleh jawab? Betul tak? Jadi kalau kita buat rumusan, bermakna dalam ayat itu, pendahuluan kita mesti ada perkataan kata kunci isi tersurat dan kata kunci isi tersirat. Kalau kita guna rumusan. Jadi isi tersurat dia kebaikan, isi tersirat dia adalah cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari Komsas. Jadi kalau kita guna permulaan dia adalah rumusan, mesti masukkan selepas tentang dan selepas dan. Kalau kita guna petikan, dalam petikan itu hanya ada isi tersurat sahaja. Itu logik. Jadi tidak akan ada kesalahan di situ. Jelas kan? Jadi cikgu tak nak ni akan menjadi masalah bagi awak. Jadi cikgu tak nak. Jadi benda tu terus awak selesaikan dengan cara yang baik. Okey. Ini jawapan untuk rumusan lah. Perkataan rumusan Okey. Isi tersurat. Bila isi tersurat, kita ambil huraian dan contoh, kita abaikan. Jangan ambil. Kita ambil hanya ayat isi sahaja. Bagaimana kita nak kenal pasti ayat isi dengan ayat huraian tu? Okey. Sebelum tu, semua isi tersurat kita sambungkan menggunakan penanda-penanda wacana. Itu ambillah. Yang ini snap inilah penanda-penanda wacana yang awak boleh boleh hafal dan boleh guna. Dia diterima sama ada mengikut urutan isi ataupun tidak mengikut urutan isi, diterima. Jadi tiada masalah. Okey. Okey. Sambungan dia. Okey. Isi tersirat. Isi tersirat pula mestilah ambil dia kebat. Mestilah fikir diri. Jadi tidak ada masalah di situ nanti. Okey? Faham jadi tak nak ada. Ini diambil kat mana perkataan cara-cara ni? Dalam arahan selepas dan. Ingat dalam arahan tu ada 2 unsur. Unsur satu ialah selepas tentang untuk merujuk kepada isi tersurat. Selepas dan untuk merujuk isi tersirat. Jadi harapkan tidak ada masalah di situ. Dengan kesimpulan. Mesti ada 2 elemen tapi ditulis dalam satu ayat. Mesti ada cadangan dan ada alasan atau harapan. Mesti ditulis dalam satu
ayat menggunakan konsep ini. Nampak? Dan mengapa saya contengkan warna kuning tu? Sebabnya isu. Isu itu mesti disebut sebelum agar. Ini saya pernah tekankan dalam kelas saya itu. Jadi kalau boleh, sebelum agar itu mesti disebutkan unsur temanya tu. Tema mesti disebut sebelum agar. Jadi teknikal daripada bahagian pendahuluan hinggalah bahagian kesimpulan, cikgu dah tekankan secara jelas dan terperinci. Ini ialah paparan yang perlu ada pada awak. Maknanya inilah awak punya apa orang kata rangka jawapan rumusan mestilah ditulis begini. Jadi snap Okey. Ini jawapan cemerlang. Okey. Ataulah yang atas petikan membincangkan ataupun rumusan membincangkan. Ini rasa lengkap-lengkap ni. Kalau boleh jadikan tulisan cantik macam ni. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Okey. Ini saya cakap tadi. Ini dapat 30/30 lah. Okey. Yang ini dia letakkan di Malaysia. Jadi ditolak 1 markah di situ. Okey. Yang ini, yang merah-merah itu kurang daripada, lebih daripada 120. Jadi bukan ditolak markah, bermakna tidak dapat markah. Lebih daripada 120 tidak dapat markah walaupun ada isi di situ. Okey. Dia tak kena dengan cuba tengok di sini. Kalau kita punya ayat yang last ayat tu macam ada 2-3 lagi perkataan untuk sempurnakan ayat tu, tapi 120 dah lebih daripada 120 patah perkataan. So kalau macam tu, diorang akan habiskan ayat tu ke atau stop di 120 patah perkataan? Okey, macam ni. 120 itu akan berhenti apabila 120 itu bermaksud. Bermaksud bermakna kalau dia sehingga contohlah sehingga kesimpulannya semua pihak haruslah menyokong amalan gotong royong agar kan amalan gotong royong itu isu disebut sebelum agar. Jadi 120 itu jatuh kepada kesimpulannya semua pihak. 119 kesimpulan, 120 semua pihak. Jadi ayat itu bermakna dia akan kira sehingga kesimpulannya semua pihak haruslah menyokong amalan gotong royong. Bermaksud. Dapatlah kesimpulan itu 1 markah. Bermakna selepas maksud itu, dia agar tu bermakna dia dah sambung pula. Jadi bermakna 120 itu sehinggalah frasa itu bermaksud. Maknanya tidak ada masalah. Faham Okay, thank you. Okay. Jadi kalau boleh tak nak lebih lah. Kita tengok kita andaikan yang macam ni tu, ni andaikan kertas awak. Jadi tolak tarik, dia punya jumlah baris tu 23 hingga 25. Jadi kalau tulisan awak rasa besar macam ni, awak kira lah 23 baris, awak tandakan tepi tu. Jadi jangan lebih daripada 23 baris. Dan tinggalkan sebaris setiap perenggan tu. Elakkan guna antara. Ini contoh soalan. Cuba tengok. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menabung bagi golongan remaja. Dan cara-cara untuk menarik minat golongan remaja menabung. Sekejap cikgu nak cuba padam. Tunggu kita. Tak boleh lah. Okey. Okey, ni. Maknanya kalau kita tengok, ini ialah unsur 1, ini ialah unsur 2. Jadi kalau kita guna rumusan, kita ambil sehingga noktah. Kalau guna petikan, sehingga dan. Jelaskan? Yang cikgu garis-gariskan tu ialah antara isi yang cikgu dapat. Okey? Bagaimana kita nak kenal pasti isi? Bagaimana cara kita nak mengenal pasti isi? Mesti ada kesinambungan menggunakan mungkin penanda wacana. Dan 2 ceritanya berbeza.
walaupun dalam satu perenggan. Kemudian ada juga perkataan juga, perkataan pula. Okey, take note ada perkataan juga, ada perkataan pula, ada penanda wacana. Betul, dua ceritanya berbeza. Okey. Okey, selesai. Itu ialah tajuk untuk rumusan. Okey, ada masalah? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ada nak tanya? Tidak ada. Cepat je tak ada okey. Cuba tengok kat situ. Ada soalan lain? Kalau soalan lain tak ada, nanti kita habis cepatlah. Okey. Sebagai latihan untuk awak carilah mana-mana soalan rumusan and then snap. Snap bukan guna snap kamera Kalau boleh awak guna CS scanner atau awak scan hantar kat saya. Kalau awak guna kamera, dia masih lagi blur tau pada paparan saya. Kalau awak guna scanner, CS scanner, install lah Kalau awak guna CS scanner, bacaan tu nampak jelas, lebih jelas macam kita scan saja jawapan kita. Jadi kalau boleh awak send je lah kat saya, sebab hari minggu depan Khamis saya balik kampung. Kat kampung pun dalam 2-3 hari mungkin tak ada buat apa-apa. Jadi boleh jugalah nak meet. Kalau saya nak meet, masa lagi takut awak pun sibuk nak beraya kan. Jadi saya buat live saya je lah. Jadi kalau awak rasa nak send latihan waktu tu boleh. Sebab biasanya kat kampung malam tu saya sangat selesa lah, relax. Sekarang dah tak mengajar kat sekolah, jadi tak ada kerja lah yang saya bawa. Jadi maksudnya kalau awak nak membuatkan saya menyimak latihan awak boleh bagi kat saya. Tidak ada masalah. Okey? Ada soalan? Okey. Berkaitan dengan rumusan. Adakah bila saya dah terangkan pada awak dah jelas? Ataupun masih lagi terpinga-pinga? Ataupun ada lagi, tu masalah saya belum selesai cikgu. Saya masih lagi rasakan ada masalah dekat rumusan ni. Bagi tahu sekarang. Jelas. Tak ada masalah. Jelas. Ya, Joy pun jelas. Kalau jelas ni kena dapat 30/30 ni. Boleh je. Okey. Tanggungjawab awak sekarang. Okey, tanggungjawab awak sekarang ialah maknanya buat latihan 40 minit bermakna mesti dapat menjawab rumusan itu dan juga soalan pemahaman 2A. 40 minit mesti menjawab soalan rumusan dan juga pemahaman 2A. Di situlah baru awak betul-betul skor untuk bahasa Melayu. Okey, macam contoh karangan hari itu kan. Karangan hari itu satu perenggan, awak punya sesi latihan awak mesti satu perenggan dalam tempoh masa 13 minit. Sebanyak mana yang awak nak tulis, awak tulis, tetapi mesti valid. Maknanya kualiti tu ada. Maknanya bila bagi contoh kuat, bila bagi huraian kuat. Kalau isi tu maksudnya awak bagi kempen. Kalau kempen tu tak ada, apa akan jadi? Kalau kempen tu ada, apa positifnya? Maksudnya begitu. Huraian awak kena begitu. Tapi dalam rumusan, dia tak ada huraian. Kita kena cari pula mana isi. Awak berbeza. Karangan berbeza dengan rumusan pasal tu diasingkan dalam dua kertas yang berbeza. Okey. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Jadi dari segi teknikal cikgu dah betulkan ni. Cikgu betulkan awak dari segi teknikal sebab awak nak exam. Satu. Okey. Yang kedua, 3 hari bulan tu kita akan ambil mungkin 2 jam lah. 2 jam cikgu jelaskan dari kertas 1 sampai kertas 2. Full. Malam tu. Jadi bila kita buat malam tu, awak akan rasa okey, bila besok tu nak pergi exam, awak fresh. Jadi tidak ada masalah. Okay, kalau ada kesempatan waktu tu, kalau saya boleh keluar lari kejap dari PPD tu pergi jenguk awak kat sekolah, mana tahu kan, ada rezeki saya boleh datang terus tengok untuk awak exam pagi tu. Datang kejap je, 15 minit je sebelah kan, untuk pergi tengok je kan. Okay, jadi saya akan cuba. Jadi masa 3 hari bulan tu saya akan ni lagi ya macam ni, macam sekarang saya mana ada tengok saya. Jadi bermakna teknikal, kita nak berdepan dengan sebarang kertas, kita tak kisah tajuk apa yang keluar. Tapi dalam minda kita, kita mesti tahu teknikal.
Teknikal itu yang akan merungkaikan awak dengan segala masalah awak. Macam tu juga subjek-subjek lain. Kita tak payah sibuk soalan apa yang keluar, tapi kita kena kuasai teknikal untuk menjawab setiap bahagian. Okey? Jadi cikgu harapkan awak dapat kuasai bahagian rumusan. Ada dengan saya pun dalam 11-12 orang ni. Okey, kalau boleh buat rumusan, awak snap dan snap jawapan rumusan awak. Kalau boleh soalan pemahaman 2A pun buat, snap bagi. Hantar melalui Telegram pun boleh, hantar melalui WhatsApp pun boleh. Okey, jelas? Jelas. Okey. Lohi kata ada urusan keluar tak jadi? Belum lagi. Okey, macam mana Adam Daniel ada kat sini? Mubarak, Insyira pun ada, Haris, Joy, Maisara, Tihani Ayu, Kamila, Amalia. Okey. Betul ni tak ada soalan? Maknanya bila awak tak ada soalan, awak kena buat latihan Dengar tau, awak mesti buat latihan rumusan sekali sebelum awak exam. At least kalau saya komen dekat yang itu, awak dapat baiki awak punya exam. Kalau awak tak buat latihan itu sekali, bermakna susah lah. Macam adik-adik, ayah dia dah tanya saya, cikgu, bila buat tuition kan? Jadi sebab Alia selalu dia tuition dengan saya. Jadi tuition saya tak mula lagi. Hari Ahad ni baru saya mula kelas tuition saya balik. Okay, jadi hari Ahad ni mungkin saya akan jumpa adik-adik lah. Okay, jadi yang lain tu saya tak jumpa lagi kan? Okay, jadi maknanya boleh, saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya tak nak simpan panjang-panjang. Kita pun tak nak bincang latihan yang ada. Awak buat latihan sendiri berdasarkan fahaman yang jelas. Okey, boleh? Okey, cikgu. Okey. Okey, maknanya dari segi teknikal dan ni, awak ambil masa sekarang ni, awak buat latihan 40 minit. Bermakna dalam pukul 9 suku atau 9.30 tu, dah adalah orang yang send kat saya jawapan. Kalau boleh begitulah. Kalau nak buat kerja lain tu pulanglah pada awak. Okey, tapi apa yang saya buatnya betul-betul untuk awak. Saya tahu, saya akan bersama dengan awak sehingga awak habis SPM. Okey, teruskan study smart, bukan study hard. Faham Perkataan smart tu amat berbeza dengan perkataan hard. Jadi faham baik-baik Okey, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Okey, yang baik datang dari Tuhan, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Boleh guna buku ikon ataupun buku-buku lain terus menjawab soalan rumusan Kalau boleh ada soalan yang awak rasa sukar bagi awak untuk menjawab. Cabar diri awak untuk 40 minit soalan rumusan dan soalan 2A pemahaman. Okey. Okey. Baik cikgu. Okey Haris, okey Hana. Terima kasih banyak-banyak. Okey Amalia. Ya, sama-sama kasih. Okey. Bye. Cikgu bukan nak sengaja habiskan awak semacam awak boleh buat latihan sendiri sebab kalau buat latihan dalam ni nanti tak nampak kan. Dia awak buat latihan dalam 9 suku, cikgu dah boleh bersedia untuk menerima jawapan dalam WhatsApp ataupun Telegram awak Okey, sama-sama kasih. Okey, bye. Besok sampaikan salam saya pada yang lain Okey, bye. Assalamualaikum. Ya, bye. Bye guys. I see you, Haris. I see you. Asal cepat sangat habis? Ya, doa aku pun macam okay, fine. It was very cepat. Insyirah ada ke? Yeah. I don't know, she went somewhere. Maybe to grab food or what. CC the class sudah habis. Belum berapa? 8:30. Setengah jam? Only 8 o'clock started, just half an hour and we're done. That was so fast. Okay. Syirah tak dengar. Takut. Okay, bye. Bye. See you.
Ui, this is good. Thank you.
Hmm.